Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabihi kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim ya ilal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Fa idza nufi'a fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyun, iza mado alal mu'min arba'u sobahan walam yujalis al ulama'a qasat qalbuhu wajasaral alal kabair li'annil ilma hayatul qalbin. Sadaqar Rasulullah. Alhamdulillah pertama dan buat selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang mana kita diizinkan oleh Allah SWT dapat menggerakkan akan tulang belulang kita ini, dapat mengerjakan, menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah, memuji-muji akan keagungannya, menyebut-nyebut akan namanya, dan merintih kasih kepadanya. Moga-moga amalan yang kita lakukan ini menjadikan asbab Allah pandang dengan kasih sayang rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah SWT dalam kehidupan kita ini, yang mana kita hidup
dalam erti kata dalam kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kerana sesungguhnya apa yang kita minta, apa yang kita pohon yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi, kan, minta selamat daripada pengakhiran hidup kita jauh daripada maknanya minta kepada Allah SWT semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan daripada su'ul khatimah. Itu antara yang diminta. Bahkan bukan itu saja, mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini, kita telah meninggalkan Rajab, sekarang kita berada di bulan Sya'ban dan akan bertemunya Ramadan. Sebab itu Imam baca tadi, Allahumma barik fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami bulan Ramadan. Mudah-mudahan itulah antara permintaan kita. Moga-moga perjalanan hidup kita dalam kasih sayang rahmatnya sampailah jumpanya Ramadan. Namun sejauh manakah kita ini merasai hidup kita ini sebagai hamba Tuhan? Kan? Kalau orang tanya kita kan, kalau tanya Mak Haji, Kak Haji, orang tanya selama hidup ni jadi hamba apa? Oh Kak Haji, selama hidup ni jadi hamba apa? Hamba Allah. Betul ke merasai kepada Allah dalam hidup? Abang Haji, selama mana kita hidup, kita ketahuan tanya, bang, abang selama hidup ni jadi hamba apa? Betul hamba Allah? Hamba yang beriman kepada Allah. Kalau aku tanyalah Mak Haji kan, kau yang sebelah sini, kau kata nak kahwin lagi, kau kasih tak? Mudah sungguh, aku cakap boleh je. Oh bang, ada can, ada harapan. Sebab itu, dalam arti kata nak nyatakan kita sebagai hamba Tuhan yang beriman kepada Allah, bukannya mudah. Kan? Ada sebilangan manusia yang Allah sebut, dia menyatakan iman kepada Tuhan. Tapi Allah kata apa? Belum beriman kepada Tuhan. Kat mana tu? Juzuk pertama suratul Baqarah ayat yang ke-8. Allah kata apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa Allah sebut? Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah, amanna billah wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat. Tapi Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Itulah tadi, kata nyatakan sifat dia sebagai hamba Tuhan. Betul ke hamba Tuhan? Kalaulah selama mana hidup jadi hamba Tuhan, tidak merasai keberadaan Allah dalam kehidupannya, kita syukur alhamdulillah. Kan Allah masih memberi keupayaan, sempat nak datang rumah Allah. Itu sifat hamba Tuhan. Tapi kalau hidupnya, kan, selama mana hidup tidak merasai keberadaan Tuhan, ada ambil kisah. Azanlah kau banyak kali. Bilal azan pakai guna mic, pakai guna corong, kan. Talakan kat rumah, talakan kat taman, bunyi Allahu Akbar. Kalau tak merasai keberadaan Tuhan, nak datang? Oh Kak Ji, nak datang? Sorak karep diri baik. Hidup suka hati aku lah. Aku nak datang masjid ke, aku nak belajar ke, aku nak sembahyang belakang imam, nak belakang sembahyang imam ke? Aku punya hal lah. Ada tak jadi manusia macam tu? Merasai ke dirinya itu sebagai hamba Tuhan? Bukan mudah. Kita ni mudah-mudahan, kan? Pasal apa?
Sebab itu tadi Allah menyatakan dalam perjalanan kehidupan kita ni, sejauh mana kita merasai keberadaan Tuhan. Rejab dah lepas. Kalau nak cerita Rejab ni, kan, apa ada dekat Rejab? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu mengajar kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, merasai keberadaan Allah, meyakini akan Allah dengan sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betul ke? Kita dapat sembahyang ni hari, solat yang kita lakukan ni, kan anugerahnya Tuhan. Allah kurniakan amal ibadah sembahyang ini kepada Muhammad untuk difardukan, untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi sejauh manakah umatnya hari ini yang merasai peristiwa Isra wal Mi'raj itu meyakini dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Bukan senang. Kerana apa? Sebilangan di kalangan umat Muhammad Rasulullah SAW pada ketika itu ramai yang apa? Murtad. Ramai yang tak percaya dengan peristiwanya Muhammad tu. Ya tak? Betul. Pasal apa? Ceritanya dalam erti kata tu tadi, kan? Peristiwanya berlaku itu dalam waktu singkat. Separuh malam, mana 8 lepas isyak, besok pagi cerita. Kan? Sebab itu nak meyakini amal ibadah kita kepada Allah, yang penting keimanan, ketakwaan kepada Allah. Bila sebut keimanan, dia ada sangkut paut tauhid. Sebab itu tauhid itu penting. Selama mana kita minta, selama mana kita puji, selama mana kita berterima kasih kepada Tuhan, itu sifat kehambaan. Kalau tak merasai sifat kehambaan kepada Allah, Allahu Akbar, itu yang esok kembali kepada Tuhan, menyatakan kepada Allah dalam keadaan Allah tak reda. Kan? Allah tak reda, maka bila mana dia kembali kepada Tuhan, Allah tak pandang. Bahkan minta kepada Allah nak hidup semula kat dunia. Ada? Nak hidup semula kat dunia, nak minta biar sekarang. Tengah hidup lagi. Kan? Jangan sia-siakan waktu hidup kita ni. Kan? Merasai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur bang kita ni jadi hamba Tuhan. Selama mana dia Allah masih sayang kat kita, masih dapat datang rumah Tuhan, ya tak? Kalau kata kita meyakini akan peristiwa Isra wal Mi'raj, sembahyang yang Allah anugerahkan, yang kurniakan kepada hamba-Nya Muhammad, dan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita merasai? Dan sebab itu dalam peristiwa tersebut digambarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra-Nya tu kan, ada sebilangan manusia yang mana Nabi digambarkan perjalanan dengan Jibril alaihissalam. Perjalanan tu ada diganggu, ada digambarkan manusia dalam keadaan apa? Batu dihempak panggak kepala, ya tak? Ada yang digunting lidahnya, kan? Ada yang dikejar dengan jin aprit, kan? Dalam peristiwa tersebut itu gambaran apa? Inilah dunia. Contoh kata dari segi bila mana digambarkan manusia memecahkan kepala dengan batu. Bayangkan, ini lagi kalau kata batu ni kita hempak kat kepala, agak sanggup tak? Agak kita ada batu kat tangan ni, hentak kat kepala kita, agak macam mana? Berlaku peristiwa Isra, Jibril Muhammad Rasulullah SAW tanya, wahai Jibril, apa hal gerangan kaum tersebut menghentakkan akan kepalanya dengan batu?
Jawab Jibril apa? Itulah di kalangan umat kamu, wahai Muhammad. Kenapa? Ibrah pengajarannya menyatakan balasan orang yang malas mengerjakan sembahyang berjemaah. Bukan dia tak sembahyang, tapi malas nak meninggalkan, nak hijrah, nak bermujahadah, tak nak. Sebab itu belum tentu orang yang sembahyang itu beriman. Kerana peristiwa tersebut menggambarkan juga supaya kita ni tetap memelihara solat waktu dalam apa jua keadaan, kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Tak? Kalau kata uzur syar'i, contoh macam mana? Contoh orang lelaki, dia berkewajipan kena datang sembahyang di mana azan diazankan. Tapi uzur syar'i. Uzur syar'i ni mana dia dalam keadaan berhadas. Kencing tak tus, contohlah. Pakai polybag, taruh tepi sini. Kan biasa orang lelaki macam tu, orang perempuan tak macam tu. Bang, ada tak orang lelaki ini kencing tak tus, kan ni cucuk apa nama tu, letak polybag kat tepi ni, gantung kan. Ada. Itu keuzuran. Kalau dia tak sembahyang ni yang tak sakit tak apa, boleh duduk warung, boleh apa ni pergi jalan naik konsep. Kita dalam ibrah pengajaran tersebut kan, supaya kita ni memelihara akan amal ibadah kita ni. Syukur kita ni dia masih diberi oleh Allah SWT dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi kalau nak cerita tentang ibrah pengajaran kita ni banyak tuan-tuan. Pasal apa? Dalam peristiwa tersebut ada juga digambarkan manusia ketika itu menggunting lidah menggunakan gunting api neraka. Bila dah digunting, dia bercantum semula. Bila gunting, boleh cantum semula. Itu kekuasaan Allah lah. Kan? Agak-agak kalau kita hari ni hari tak payah gunting, iris lidah, apa rasa? Allahu Akbar. Itu azab sebenarnya kan. Kenapa? Dalam Isra itu digambarkan oleh Nabi Rasulullah SAW, dinyatakan oleh Jibril, orang yang menggunting lidah menggunakan gunting api neraka dan mencantum semula. Kenapa? Cakap tapi tak beramal. Begitu. Kita ni kena jadikan sifat orang yang benar-benar berkata benar walaupun pahit. Ini harian. Jangan jadi orang yang berdusta. Orang yang berdusta itu ciri-ciri sifat orang munafik. Kalau kata kita ini, Allah Akbar, dipertanggungjawabkan amanah pada kita. Berat tau. Sebab itu belum tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahanlah kita ni jadi hamba sentiasa memandang kehadirat Allah. Ya Allah, jadikanlah sifat diri aku ini makrifah kepadamu ya Allah. Jadikanlah keupayaan dalam perjalanan kehidupan aku sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita ni tak mampu. Kenapa? Kalau kita tak minta nanti, kita jadi hamba yang sombong. Kan? Hamba yang megah diri. Itu jangan sampai begitu. Kan? Jadi orang yang jauh daripada rahmat Allah ni, tak nak melakukan amal ibadah kepada Allah, nanti sedih. Sedihnya apa? Dah mati hidup semula. Dalam peristiwa dunia ni bang,
Selama mana kita hidup kat dunia, Kak Haji pernah dengar tak orang dah mati balik semula datang surau sembahyang jemaah? Oh Kak Haji, pernah tak sejarah dunia orang dah mati berpuluh tahun, kan? Dia mati datang sembahyang kat surau dengan kita. Hura lah kalau macam tu. Iya. Contoh kata ni, tak jauh kubur kat kita yang dekat Parit Sakai, Parit Kuma tu kan. Aku rasa kalau dibangun semua, datang sini, lebih ramai dia daripada kita lah. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi cerita ini dirakamkan oleh Allah Ta'ala. Dalam suratul Mu'minun ayat 99. Dia minta kepada Allah, wahai Tuhan, balikkan aku kepada dunia. Ini cerita benar. Kalau cerita dunia sekarang ini hari, tak pernah pun kita jumpa orang dah mati 10 tahun, 20 tahun, dia hidup semula datang ibadah, sembahyang maghrib dengan sama kita. Tak ada. Kalau dia datang, risau kita bang. Contoh kata datang subuh datang surau balik Ibakilo ni, apa siapa terang putih, lampu tak buka kan kok warna putih dia. Masuk dalam ni kan. Pasal dia lebih ramai daripada kita. Kan perkuburan Parit Kuma tu kan, kalau dibangun, tak payah bangun ni jalan bypass ni. Yang dah penuh tu kan. Agak kalau dibangun bang, Allah beri kesempatan datang surau. Memang orang dah mati tu, dia nak datang balik sembahyang, nak amal ibadah. Tak ada lain. Dia tak nak, mana dia kalau hidup semula, dia tak ada cerita nak makan asam pedas ke, makan sate ke, sarapan pagi, tak ada. Itu tak ada. Dia nak datang, nak melakukan amal ibadah. Ya tuan-tuan. Allah rakam dekat ni, suratul Mu'minun. Apa Allah kata? Hatta iza jadakumul maut. Kesudahan golongan yang kufur engkar itu apabila sampai ajal maut kepada mereka, salah seorang daripada mereka. Mana apa? Kesudahan golongan yang enggan, yang tak nak ambil tahu urusan dengan Tuhan, tak kisah nak sembahyang berjemaah, tak ambil tahu nak belajar dan sebaik urus agama. Ada manusia macam tu. Hidup kat dunia ni, dalam istilah kata, apa tu, bahasa Melayu kat, mundar mandir rono reni wai. Hidupnya kat dunia, pergi kerja, balik, pergi belanja, pergi friendly, itu esok pagi tidur, pergi kerja, sarapan dengan anak bini, pergi dia. Tak ada urusan dengan Tuhan. Tak nak terfikir nak sembahyang jemaah. Tak nak fikir nak duduk dalam majlis ilmu, tak fikir. Ada tak jenis manusia tu? Urepe podo kaya wong orang duit Tuhan, podo kaya wong kafir. Yalah, orang kafir kan dibangun tidur, kerjanya nampak apa? Cari duit. Ada tak manusia ini hari kerjanya cari duit? Kan? Iya. Kalaulah kita sifat hidup macam itu, tertipulah kita sampai mati. Kat mana tu? Surah yang mudah je kita nak cari tu kan. Tengok dalam surah Takasur. Takasur kalau tak silap kan. Allah nyata dalam surah Takasur. Ayat tu pendek Takasur. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Alhaakumut takasur. Allah menyatakan. Apa sebut takasur tu? Makna takasur tu bermegah-megah. At-takasur bermegah-megah. Alhaakumut takasur. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Apa dia? Harta benda, anak-anak, penak, pangkat, pengaruh, macam-macam lagi. Kan itu kita hidup kat dunia. Cari harta benda. Sampai cari harta benda, lupa kat Tuhan. Laku tak hidup kita? Kalau tak merasai itu tadi, tauhid kepada Allah, tidak merasai memandang kehadratnya Tuhan. Lupa.
Tu bang kesian kalau jadi manusia macam tu bang. Kita syukur Allah masih memberi keupayaan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Allah beritahu melalui Al-Quran ini supaya kita ni sentiasa dalam kasih rahmat Allah. Ya Allah, kita puja, kita mengasihi ya Allah. Selama mana hidup aku ini hari, ya Allah, umur aku dah sampai 77 tahun. Ya kan ramai kita yang 70. Kalau tak silap aku, Haji Hasan pernah cakap dengan aku, dah 77. Betul Ji? Haji Ramli pun satu angkatan juga tu. Satulah Abang Kamarul Zaman, pengurusi. Dah 70 bang. Bangke abang masih muda lagi sikit. Agaknya. Itu antara yang Allah beri nikmat. Nikmatnya tak, kita ni diberi nikmat Allah Ta'ala tak dapat datang. Itu satu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai jadi orang yang enggan tadi. Allah sebutkan. Hatta iza jadakumul maut. Kesudahan golongan orang yang enggan itu. Orang yang enggan itu, apabila sampai ajal maut pada mereka, maka berkatalah ia kepada Allah, qala rabbirji'uni, wahai Tuhan kami, kembalikanlah daku hidup semula di dunia. Nampak? Nak hidup semula kat dunia. Kenapa? Selama mana kau hidup, kau jadi hamba Tuhan, tak nak buat amal ke? Jadi Allah sebut, Allah jawab pada ayat 100. Allah nyatakan apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku balik semula kat dunia ni, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan dulu. Nampak? Jelas kan? Masa hidup dunia dulu tak sempat bang, tak sempat nak datang, tak sempat nak datang surau Pari Haji Baki luar ni, walaupun rumah tak jauh daripada surau Pari Haji Baki. Ni umpamanya aku tengok yang datang ni tak jauh, orang jauh-jauh kan. Ingat ni petanda yang Allah kata, engkau dulu duduk dekat dengan surau Pari Haji Baki, engkau tak pernah pun kau nak datang. Bukan setakat tu, ada kuliah subuh pun kadang ada, maghrib pun ada, esok ni Ramadan pun ada, tapi engkau tak pernah pun nampak. Ni yang esok dijakatkan Tuhan, ya Allah, kau balikkanlah aku hidup semula. Tengok, la'ali a'malan soleh, aku nak buat amal yang soleh, yang mana aku tinggalkan dulu masa kat dunia. Kalau cerita macam ni kan, mana sabar ke? Kita minta kepada Tuhan nak balik semula, nak hidup semula. Kalau cerita dunia, dalam sejarah dunia, tak ada yang dah mati nak balik, tak ada. Tapi dah mati sudah nak balik, ada. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah katakan, tidak masakan dapat. Kalla. Allah katakan, kalla. Tidak masakan dapat. Engkau hidup dulu kat dunia, aku dah beri masa, umur panjang. Ada masa, senang kehidupan, nak nikmat, aku bagi. Kau nak balik semula. Mana ada? Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia saja yang mengatakannya. Tak guna. Kan? Nak gunanya sekarang. Sekarang ni tengah hidup, sekarang ni di masa ada, sekarang diberi sihat, sekarang nak datang. Tapi kau jadi umat manusia sombong, tak ada berasa kepada Tuhan, isyarat kisah. Ya? Bukan jauh rumah daripada Haji Baki. Kalau nak kata sembahyang kau wajib panggil surau, datang. Bahkan pada Haji Baki surau ni bukan setakat Haji Baki luar, dalam pun ada. Surau Haji dalam dengan surau Haji luar. Dalam luar ada masjid. Pun tak sampai juga. Kalau nak ikutkan surau, jarak daripada Haji Baki luar sampai ke depan sikit, dah surau Zahra. Orang panggil surau Kojai. Bukan itu saja, depan sikit lepas daripada Perupuk, depan tu dah ada surau Haji Mokhtar punya surau tu, surau kecil. Betul? Depan lagi sikit surau Budiah.
Macam mana? Masih tak nampak? Masih tak melihat dengan pandangan merasa kebadan Tuhan? Asyik kau nak sembahyang kat rumah juga? Aku beritahu je. Kau tak datang, kau jawab besok depan Tuhan. Ni, Allah beritahu. Ya Allah, aku nak balik semula kat dunia. Tak ada can lah. Sekarang. Sebab itu, nak kata datang rumah Tuhan ni, satu kewajipan. Kewajipan yang mesti kena laksanakan selama mana kita duduk jadi hamba Tuhan. Jangan rasa duduk senang hanya kau duduk buat dia. Itu yang kata tadi kan. Dia dah beriman, dah sembahyang. Tapi Allah kata, wa ma hum bimu'min. Sebenarnya ia belum beriman. Kenapa? Panjang cerita ni kan. Insya Allah apa? 837. 36. Nak masuk waktu lah. Kejap benar. Sebab itu dalam perjalanan hidup ni tuan-tuan, syukur kita ni hari kan Allah masih memberi keupayaan kepada kita kan. Kalau nak kata hidup kita ni orang makin ramai ke makin sikit? Oh tak? Orang hidup ni kan makin ramai ke makin sikit? Makin ramai. Penduduk Malaysia ni berapa juta? Kalau duduk taman tempat kita ni kan, taman tempat kita ni, taman tumbuh macam cendawan. Bukan ni tak. Contoh kata macam kita ni hari kan. Macam mana nak kempen supaya datang rumah Allah. Kerajaan negeri Johor buat untuk apa tu? Semarak subuh. Betul? Takkan subuh je ramai, lepas tu tak ramai. Lepas tu tak datang masjid pula. Tak datang surau. Mak subuh je. Itu pun datang kenapa? Kerana terpaksa, kerana ada makan. Tak kisahlah kalau terpaksa pun ada makan, bagus juga. Kan? Tapi sejauh mana keimanan kita memandang kehadrat Tuhan? Sifat ketakwaan, sifat keimanan kita pada Tuhan selama mana kita menyatakan hidup kita sebagai hamba Tuhan. Boleh ke macam tu? Sebab itu kalau cerita sembahyang berjemaah ini dah baguslah peringkat awal di permulaan untuk biar manusia semarak subuh. Betul, tak apa. Tetapi cukupkan dengan subuh aja. Sedangkan dalam hadis menyebut dalam kitab ni kitab Duratul Nasi ni dia membahaskan tentang sembahyang berjemaah. Kan? Nabi sebut apa? Man shalla sholatal khamsa ma'al jamaah falahu khamsata asya'a. Barang siapa yang sembahyang 5 waktu berjamaah, falahu baginya 5 keberuntungan. 5 tau. 5 tu apa? Bagi hidup dunia, bagi dalam alam barzah, bagi esok dekat akhirat. Cerita ni kalau ulang balik, tak cukup masa. Tak apalah, aku habiskan cerita ni aja. Lain kali kita cerita. Mana ni? Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dekat dunia lain tak bukan merasai keberadaan Allah. Semoga amal ibadah kita diredai Allah. Allah kasih kat kita. Jangan sampai kita sebut tadi minta kepada Tuhan, Allah kata kalla, tidak masa akan dapat. Allah kata wa innaha kalimatun wa qailuha. Sesungguhnya perkataan yang kau minta tu hanyalah sekadar kamu yang mengatakannya. Sedangkan wa min waraihim barzaun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ni orang-orang yang minta pada Allah tadi adalah berada di alam barzah yang mereka tetap tinggal padanya sehingga mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Sebab itu yang dekat kubur tu tak bangun-bangun. Tak bangun lagi. Tunggu hari kiamat. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. 2 ayat Suratul Mukminun dah masuk Isya. Kan? Masa kita singkat sebenarnya bang. Kan nak cerita macam ni, kalau aku cerita ni nak bagi masa kat aku, sebenarnya tak nak 45 minit. 2 jam pun tak apa. Tapi mana sanggup kita ni nak nunggu 2 jam. Betul tak? Kak, sanggup 2 jam ke nunggu aku nak bercakap? Tak boleh. Masing-masing kadang. Ni dah bunyi pula ni macam ni. Nak kena azan Isya. Azan nak kena sembahyang, nak balik. Kau boleh. Tapi memang aku nak balik pun kan. Dalam sebab tu. Jadi, saya rasa sekarang sajalah tuan-tuan. Walaupun sedikit,
Moga-moga itu menjadi amalan yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah silap daripada saya kata bicaranya. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami serta sekalian kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu, aturkanlah perjalanan kehidupan kami mengikut kehendak-Mu ya Allah, bukan kehendak kami ya Allah. Kami tak tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami tak pandai nak minta ya Allah, kami tak pandai nak mohon ya Allah. Apa yang diminta, yang dipohon oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, begitu juga dengan kami ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.